Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan tentang 5 prinsip bagi mengekalkan perkahwinan yang berjaya dari perspektif seorang isteri. Saya, Puteri Nur Sara, nombor matrik 137957 akan memulakan pembentangan ini dengan menceritakan tentang cabaran yang dihadapi oleh pasangan yang berkahwin. Secara umumnya, terdapat 3 aspek cabaran dalam perkahwinan. Pertama, dari segi keuangan dalam mendirikan rumah tangga. Status ekonomi yang stabil merupakan asas kepada perkahwinan yang lebih bahagia. Oleh itu, ketidakseimbangan status kewangan mungkin akan menimbulkan isu kepada para pasangan yang sudah berkahwin. Seperti contoh, kewangan itu haruslah merangkumi keperluan asas, pendidikan anak mahupun keperluan peribadi setiap pasangan itu. Seterusnya, cabaran daripada segi penglibatan pihak ketiga. Apabila disebutkan tentang pihak ketiga, idea ini tidak semestinya daripada gangguan orang baharu di dalam hidup pasangan masing-masing, tapi boleh juga datang daripada keluarga salah seorang pasangan tersebut. Dan ketiga ialah penderaan mental atau fizikal dalam sesebuah perkahwinan, di mana aspek cabaran ini tidak banyak diambil berat oleh masyarakat zaman sekarang. Jadi, kami akan memfokuskan aspek ini dan mengaitkan dengan prinsip-prinsip bagi membantu mengukuhkan pembentangan kami. Isu yang berkait dengan penderaan mental juga mempunyai kemungkinan untuk menghasilkan penderaan ataupun gangguan secara fizikal. Pertama, perselisihan faham antara pasangan yang berumah tangga terjadi apabila komunikasi antara dua pasangan itu terjejas dengan emosi ataupun salah faham. Ini berkemungkinan akan memberi impak kepada para pasangan untuk melepaskan tanggungjawab masing-masing dan menimbulkan lebih banyak masalah di masa yang akan datang. Kedua, memandang rendah terhadap pasangan. Isu ini banyak terjadi apabila salah seorang pasangan itu mempunyai status yang lebih tinggi daripada suami atau isteri masing-masing, ataupun apabila pasangan tersebut mula membandingkan pasangan mereka sendiri dengan orang lain, sama ada dengan diri mereka sendiri atau dengan orang lain. So, ketiga, tiada persefahaman dalam membuat keputusan. Secara asasnya, bertolak ansur adalah amat penting dalam membuat keputusan yang besar maupun kecil. Ini juga boleh diterapkan dalam perkahwinan, di mana pasangan perlulah bersetuju kepada pendapat yang sama untuk kesenangan pada masa yang akan datang. Bagi menyokong keterangan saya tadi, ingin saya kaitkan sedikit dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Dan janganlah kamu menyakiti mereka kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Surah An-Nisa ayat 19. Maka di sini hak sebagai isteri haruslah diutamakan dan dimartabatkan dengan kesopanan dan juga kelembutan. Jadi prinsip yang pertama untuk mengelakkan cabaran dan mengekalkan perkahwinan ialah ikhlas. Sesungguhnya ikhlas itu datangnya daripada niat yang baik, maka amatlah penting untuk para pasangan yang berkahwin untuk perbetulkan niat berumah tangga. Dengan niat yang baik, maka ikhlaslah hubungan perkahwinan tersebut. Sama juga seperti niat yang ikhlas, maka baiklah hubungan pasangan tersebut. Selain itu, penting juga untuk para pasangan itu untuk ikhlas menerima kekurangan dan kesilapan masing-masing dan belajar daripada satu sama lain untuk perbaik pulih hubungan perkahwinan tersebut. Rasulullah pernah bersabda, hadis riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya dan bahawasanya setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia usahakan atau kepada wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang diniatkannya. Jadi prinsip ikhlas ini berkait rapat dengan niat dan bergantung kepada setiap pasangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ke prinsip seterusnya, iaitu prinsip berkasih sayang.
Islam mengatakan berkasih sayang antara suami isteri itu perlu ada dalam perkahwinan agar perkahwinan itu kekal utuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Okey, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri ni bermaksud Allah telah menjadikan seorang lelaki itu dalam kalangan manusia, dan isterinya itu pun dalam kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, haiwan atau sebagainya. Okey, kalau kita lihat dalam ayat ni ada perkataan mawaddah wa rahmah. Mawaddah ni dia berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu waddah yang bermaksud cinta, manakala rahmah ni pula bermaksud kasih sayang. Jadi setiap daripada kita manusia ni telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala salah satu nikmat yang besar, iaitu nikmat berkasih sayang. Jadi sekiranya kedua-dua suami isteri itu tidak mempunyai perasaan kasih sayang antara satu sama lain, maka amat sukar bagi pasangan tersebut untuk mengekalkan hubungan perkahwinan mereka. Sebagai contoh, melalui hasil temu bual kami bersama responden pertama, prinsip kasih sayang ni merupakan salah satu prinsip penting yang diamalkan oleh beliau. Walaupun perkahwinan beliau diatur oleh kedua-dua keluarga, beliau dan pasangannya cuba untuk menerima dan mengenal hati budi masing-masing sejak dari awal perkahwinan. Dan Alhamdulillah, perkahwinan yang dibina selama 35 tahun itu masih kukuh sehingga hari ini. Okey, antara perkara yang boleh memupuk nilai mawaddah atau nilai kasih sayang dalam perkahwinan, yang pertama, sentiasa berkomunikasi, kerana komunikasi ni sangat penting dalam hubungan perkahwinan. Yang kedua, sentiasa mengingatkan pasangan untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, memberi hadiah atau pujian dan sebagainya. Seterusnya, prinsip hormat dan tolak ansur juga merupakan salah satu prinsip yang penting dalam mengekalkan perkahwinan, dan prinsip ini diamalkan oleh ketiga-tiga orang responden. Okay, dalam perkahwinan ni, masing-masing suami dan juga isteri perlu menghormati pasangannya. Okay, menurut responden pertama, beliau sangat menghormati suaminya sebagai ketua keluarga, dan kedua-duanya belajar untuk saling menghormati antara satu sama lain. Dalam Islam, seorang isteri itu wajib menghormati dan mentaati suaminya bersesuaian dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Okey, contohnya apabila salah seorang perlu membuat sesuatu keputusan, bincanglah terlebih dahulu bersama pasangan sebelum membuat keputusan tersebut. Selain itu, dalam perkahwinan masing-masing perlu ada sikap bertolak ansur. Sebagai contoh, sekiranya berlaku pergaduhan atau perselisihan faham, pasangan itu seharusnya belajar untuk bertolak ansur dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut agar dapat menjamin keharmonian keluarga. Okey, di sini Islam telah memberi garis panduan andai berlaku perselisihan faham dalam perkahwinan, iaitu pada surah An-Nisa ayat ke-35. Sikap tolak ansur ni bukan saja perlu diamalkan oleh suami isteri, tapi perlu juga diterapkan dalam diri anggota keluarga yang lain seperti anak-anak. Contoh yang lain, setiap anggota keluarga itu perlu bertolak ansur dalam melakukan tugas-tugas seperti mengemas rumah, memasak dan sebagainya.
Menurut hadis Bukhari yang diriwayatkan daripada Al-Aswad radhiyallahu anha, Al-Aswad radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada bersama keluarga. Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Apabila tiba waktu solat, Rasulullah berdiri dan segera menunaikan solat. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bertolak ansur dalam perkahwinan baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan meneruskan pembentangan kami dengan prinsip yang seterusnya, iaitu berkomunikasi dengan baik. Kita tidak lagi asing dengan prinsip ini kerana minggu lepas kumpulan 1 telah pun membentangkan prinsip yang sama. Namun itu adalah dari sudut suami. Untuk mengekalkan perkahwinan yang berjaya, iaitu perkahwinan yang bahagia, si isteri juga perlu memainkan peranan yang sama. Kumpulan 1 telah membentangkan dalil dari surah At-Talaq, iaitu ayat yang ke-6, memfokuskan tentang komunikasi antara suami dan juga isteri. Tapi pada hari ini saya akan membentangkan satu lagi dalil yang juga menyentuh perihal komunikasi dalam rumah tangga, iaitu surah An-Nisa ayat 19 yang bermaksud, dan bergaullah dengan mereka, iaitu golongan wanita, dengan cara yang makruh. Walaupun dalil itu memfokuskan komunikasi yang baik dari suami kepada isterinya, namun jika kita lihat dari persepsi tafsir Al-Maghari, kalimah muasyarah bergaul menunjukkan pengertian kebersamaan dan perkongsian, iaitu layanilah mereka dengan baik dan para isteri perlu melayani kamu seperti itu juga. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa kedua-dua suami dan isteri memainkan peranan yang penting dalam komunikasi yang baik untuk mengekalkan perkahwinan yang bahagia dan juga aman. Setelah menemuduga beberapa responden kami dapat menyimpulkan bahawa komunikasi amat penting apabila si suami dan juga si isteri tidak sependapat. Dan yang kedua, apabila mereka mempunyai masalah seperti masalah kewangan. Dan yang ketiga adalah salah faham berlaku antara satu sama lain. Kebanyakan kes-kes perceraian pada zaman sekarang adalah berpunca daripada tiada komunikasi antara satu sama lain. Dan mereka lebih gemar menggunakan kaedah silent treatment, iaitu berdiam diri. Dengan berdiam diri, dia tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Malahan dia akan menambahkan lagi masalah yang berlaku dalam rumah tangga tersebut. Pasangan-pasangan perlu tahu bahawa kelebihan komunikasi adalah yang pertama, ia dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih aman. Dan yang kedua, ia dapat memperbaiki diri masing-masing untuk yang lebih baik. Dan yang terakhir sekali, ia dapat mengekalkan kebahagiaan rumah tangga. Justru itu, prinsip ini adalah amat penting untuk mengekalkan kebahagiaan rumah tangga. Prinsip yang terakhir ini adalah prinsip yang utama dalam pembentangan kami pada hari ini, iaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan seseorang hamba yang berpaksikan kepada agamanya sudah pasti akan mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa ialah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, redha dengan sedikit dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Terdapat satu dalil yang khusus menyatakan betapa pentingnya hidup beragama dalam berkeluarga, iaitu dari surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Kepada mereka pula tetap melakukan segala apa yang diperintahkan. Walaupun dalil tersebut memfokuskan tanggungjawab suami dalam mengajar isteri dan anak-anak tentang ilmu agama, namun dalil ini tidak menafikan bahawa pentingnya ada ilmu agama dalam keluarga. Jadi tidak menjadi masalah jika si isteri pun hendak menuntut ilmu akhirat yang lebih untuk menambahkan ketakwaannya kepada Tuhan, kerana ia boleh diguna pakai untuk menolong si suami dalam mendidik anak-anak dan dapat membantu suami mewujudkan suasana keluarga yang harmoni lagi sejahtera. Berdasarkan Ahmad dan Khalidatul 2014, ciri-ciri keluarga yang sakinah selain yang termaktub di dalam Al-Quran adalah kehidupan beragama dalam keluarga seperti taat kepada ajaran Allah,
cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnahnya, dan juga mengimani qada dan qadar. Mengimani qada dan qadar ini adalah seperti kita bersyukur dengan apa yang diberikan dan ditetapkan olehnya untuk kita. Seterusnya adalah kelebihan ketakwaan kepada Allah. Kelebihannya adalah yang pertama, ia dapat membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah ini membawa maksud kepada keluarga yang harmoni, keluarga yang aman, atau kita panggil sebagai keluarga yang adil. Seterusnya adalah ia dapat membezakan mana yang benar dan juga mana yang salah dari segi syarak, kerana kita mempunyai ilmu tersebut untuk membezakan kedua-duanya. Dan yang terakhir sekali adalah dimudahkan perjalanan hidupnya, kerana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, iaitu agama, nescaya Allah akan memudahkan baginya dengan sebab jalan itu adalah jalan menuju syurga. Jadi demikianlah betapa pentingnya prinsip ini perlu diamalkan dalam mengekalkan rumah tangga yang berjaya. Kesimpulannya, hasil dari temu bual yang dijalankan telah mendedahkan cabaran-cabaran yang dihadapi khususnya bagi pihak si isteri dalam mendirikan rumah tangga. Namun, prinsip-prinsip yang dikemukakan dapat membantu pasangan suami isteri tersebut mengatasi cabaran-cabaran itu dan juga mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Seperti responden-responden kami yang telah berjaya mendirikan rumah tangga selama lebih daripada 30 tahun. Jadi, kami berharap agar prinsip-prinsip yang telah dibentangkan tadi dapat membantu pasangan suami isteri yang bakal mendirikan masjid mereka agar kekal hingga ke jannah. Sekian dari kami, Kumpulan 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.